Isteri saya dalam tahun 2004 dia kena slip disc kerana dia kerja dekat satu company Denmark. Dia jadi accountant di situ. Jadi dia rawat dekat mana? Dekat ini pusat perubatan pusat perubatan Damansara utama tu. KPJ Damansara. Dia ubat berapa? Dirawat sebanyak 17 kali. Hampir 20,000 lebih kos dia. Rawatan yang terakhir pakar itu Hindu, seorang beragama Hindu. Dia terangkan slip disc puan, tulang belakang puan yang di bawah sekali itu kalau baik bulat seperti exhaust kereta. Tapi sekarang ini exhaust kereta ini sudah kemek, sudah hancur. Macam mana boleh baik semula, boleh bulat semula? Memang tak boleh sampai mati. Saya ubat ini, rawat ni sebanyak 17 kali untuk membantu kurangkan sakit saja. Nak sembuh tak boleh. Ya. Pada tahun itu juga tiba-tiba isteri saya dia ada company trip ke Itali. Saya ikut. Di sana dia jatuh. Sudah tak boleh jalan langsung. Barulah dia serah diri untuk saya ketuk. Selama ni dia tak mau ketuk, sakit tangan. Dia tak tahan. Bila dia tak boleh jalan, dia terpaksa lah ketuk. Saya ketuk lebih kurang 15 minit. Hilang sakit itu sampai sekarang. Jadi apa kata doktor tadi? Memang kalau tengok gambar tu betul, hancur. Tapi ini membuktikan bahawa syaitan itu boleh mengelirukan alat-alat perubatan moden. Boleh dikelirukan. Tulang belakang baik dia boleh nampakkan hitam, nampak hancur. Yang baru-baru ni ada seorang cikgu daripada Johor Bahru, Cikgu Yusof. Dia duduk di bilik atas ni 8 hari. Dia kena slip di tengah-tengah, yang keberapa tu. Dia tunjukkan gambar itu hitam. Yang keberapa di tengah-tengah. Dia jalan pun tak boleh, susah sangat. Kata saya, cikgu duduk sini. Rawat siang malam. Takat yang cikgu mampu. 8 hari. Sesudah 8 hari, sembuh tak ada apa. Sampai sekarang. Lepas tu dia pergi umrah. Habis macam mana gambar tu yang hitam di tengah-tengah. Itu kan perbuatan syaitan. Mengelirukan kamera itu. Sebab itu jangan percaya. Begitu juga sakit lutut, sakit apa ni kata kering lah, ini ligament tak ada lah. Usah. Kalau dia operasi, kita dah tak boleh nak tolong. Jangan operasi. Ada seorang datuk. Seorang datuk dia ni dulu exco kerajaan Negeri Selangor. Dia kena slip di selama 11 tahun. Dia tak mau dibedah. Dia buat rawatan dari mana ke negeri China. Kaedah-kaedah orang Cina dia sudah cuba semua di sana berbulan-bulan, balik pun tak sembuh. Akhirnya datang klinik, murid saya ubatkan 2 kali, sembuh sepenuhnya. Slip disc. Datuk ni duduk dekat kampung Janda Baik. Jadi gitulah itu soalan tadi. Gout itu sebenarnya mudah. Pantang-pantang itu tak jadi masalah. Bila dah ketuk hilang tak ada. Itu semua syaitan. Cuma doktor kata virus, bakteria. Ada dua orang ulama Mesir, Syed Muhammad Abdu, satu lagi murid dia Rashid Ridha. Syekh Rashid Ridha ni yang menyusun kitab tafsir Al-Manar. 2 orang ulama ini berpendapat bahawa virus dan bakteria dalam perubatan moden sama betul-betul dengan jin dan syaitan dalam agama Islam.
Ya. Dan pandangan beliau ni dua orang ni, pandangan dua orang ulama ni, tak ada ulama yang membantah sampai sekarang. Saya tak temui ulama yang membantah pandangan dua orang ni. Dan saya memang setuju. Berdasarkan pengalaman saya, memanglah virus dan bakteria ni itu jin dan syaitan. Saya pikir sudah saja. Ada lagi soalan? Ya. Assalamualaikum Tuan Guru. Kami ni kesemuanya boleh katakan dah berwarga emas lah. Jadi biasanya warga emas ni tak lari daripada 3 penyakit, iaitu jantung, darah tinggi, kencing manis, kolesterol. Ya, kadang-kadang ada gastrik dan sebagainya. Jadi penyakit-penyakit ini saya yakin boleh, insya-Allah boleh diubati. Dan biasanya berapa kali kita perlu ulang untuk penyakit-penyakit ini? 3 serangkai dan juga kolesterol, lelah dan sebagainya. Penyakit 3 serangkai ini selalu dikenali dengan penyakit orang kaya. Sebenarnya ada beberapa individu yang percaya dengan rawatan saya yang mengalami penyakit 3 serangkai ni. Ada pegawai bank, ada askar pun, ada seorang jenderal, Jenderal Yusri. Tapi dia dah pencen, lepas pencen dia jadi Pesuruhjaya Tinggi Tentera di India, wakil Malaysia, Jenderal Yusri. Dia pun menghadapi penyakit ini. Dan di kampung saya pun ada seorang pegawai bank yang dulu menghadapi penyakit ini. Bila kita obat sembuh, tapi saya beritahu dia walaupun dah sembuh, jangan tidak berubat. Buatlah perubatan ini berkala, 3 bulan sekali mesti datang. Alhamdulillah tuan-tuan, sampai sekarang dia elok. Mana yang percaya dengan panduan ni, penyakit 3 serangkai ni tak ada. Kerana apa? Penyakit 3 serangkai ni hakikatnya itu juga jin dan syaitan. Sakit jantung sama aja, jin dan syaitan. Yang terbaru sesudah kita pindah sini dalam bulan 2 itu, ada seorang Jerman. Jerman ini sudah masuk Islam, duduk di Pulau Pinang sudah 22 tahun. Dia sakit jantung, tak salah saya, dia kata 3 saluran tersumbat. Selalu dia sesak nafas tiba-tiba. Dia datang di sini, kita buat rawatan sebanyak 3 kali. Lepas 3 kali ini, dia kata dia sudah sembuh sepenuhnya. Dia memang tak mau bedah. Tak mau pembedahan, bypass ke apa, dia tak mau. Dia yakin cara saya ni dia boleh sembuh. Sesudah 3 kali dia sembuh sepenuhnya. Saya tanya dia, macam mana awak boleh tahu sembuh sepenuhnya? Sebab dia sudah cuba, dia tidur meniarap banyak jam. Dia bangun tak ada apa, macam biasa. Dan dia boleh berlari, dia tak sesak nafas macam dulu. Ini orang Jerman, tapi dia masuk Islam dah 20 tahun, dia duduk Pulau Pinang. Dan ramai lagi lah kalau saya ke jantung ni, pengarah tabung haji Batu Pahat, namanya Haji Abdul Rahim. Murid saya di Batu Pahat ada seorang ustaz, Ustaz Bahrul. Obatkan dia 3 kali. Dia dah dapat tarikh untuk bypass. Tiba-tiba lepas dipukul 3 kali, dia periksa balik, doktor terperanjat, tak ada lagi sakit jantung, 100% sembuh. Jadi sama saja kalau sakit 3 serangkai ini, insya-Allah. Siapa yang terlibat dengan ilmu-ilmu tadilah, ilmu kalau di Johor terkenal dengan ayat 4 Panglima Saleh. Kalau siapa ada belajar ni ilmu kebal,
ilmu kuat Panglima Saleh ayat 4 Panglima Saleh ni. Ayat yang pertama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ayat yang kedua wallahu ghadibun ala amri. Ayat yang ketiga ya ilahana wa ilaha kulla syai'in wa nahnu lahu abidun. Ayat yang keempat ya dzal jalali wal ikram. Ini digunakan oleh Panglima Saleh untuk jadi berani dan kuat. Amalan ini sebenarnya amalan yang mengandungi syirik, boleh menyentuhkan Allah karena didalangi oleh syaitan. Ketika saya buka rawatan ini di sini, saya dipanggil oleh agak saya hampir 10 keluarga atau lebih sikit untuk merawat ayah mereka ini di rumah. Kerana ayah mereka sakit tak boleh bangun dan lupa. Bertahun pun ada. Antaranya itu ustaz. Bila saya sedikit mereka ini beramal dengan amalan ayat 4 Panglima Saleh. Susah nak meninggal apabila saya bakar pedang dia, bakar selendang merahnya, bakar azimatnya, bakar tulisan-tulisan yang dipelajari, barulah mati. Mandikan lagi, ketuk lagi, barulah meninggal. Jadi ayat-ayat ini pun satu sebab. Seorang ustaz yang terkenal di Selangor. Satu malam dia datang jumpa saya. Dia bawa anak dia umur 23 tahun. Anak lelaki dia ni kaki sebelah timpang. Pendek sebelah, kecil sebelah. Timpang. Tapi ustaz ni kata, anak saya ni pakar pecah rumah. Dan dia bila pecah rumah, dia hanya ambil duit. Barang kemas tak mau. Dia malu sebab dia seorang ustaz yang terkenal di Selangor. Tapi bila saya periksa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rupanya si ayah ni, ustaz ni belajar ayat 4. Bila saya cepet kaki tengah, jari kaki tengah sebelah kanan, ustaz ni menjerit sekuat-kuatnya. Dia pun terperanjat. Dia pun tak tahu selama ni. Bila saya tanya itulah, dia kata dia belajar ayat 4. Saya kata suruh tobat, pedang, selendang merah dan azimat, saya kata serah pada saya bakar. Tapi dia minta tempoh kerana dia nak naik haji sehari 2. Dia kata minta maaf Ustaz, saya nak pergi haji ni, sehari 2 lagi saya terbang. Lepas balik haji nanti saya datang ke sini, saya serah pada Ustaz. Tiba-tiba tuan-tuan, dia balik haji sampai di Malaysia, dia sakit terus meninggal. Benda tak selesai. Macam mana? Anak dia terus jadi perompak. Hari Jumaat orang semayang, dia pecahkan kereta orang, dia ambil duit. Sampai sekarang. Jadi macam mana pun sakit 3 serangkai ini memang disebabkan tu. Sebab itu bila kita ketuk insya-Allah ramai orang menghadapi sakit ini alhamdulillah sembuh termasuklah bapa saudara yang bungsu isteri saya Dia pencen saja dia selalu pingsan. Masuk KPJ disahkan jantung tersumbat. Saya datang ke rumah dia ketuk 3 kali. Sembuh sepenuhnya. Jadi itulah jawapannya. InsyaAllah kalau datang sini nanti kalau ada penyakit-penyakit lain kita akan tahu. Bukan kita telik. Kita tak telik. Karena kita ada kaedah. Kalau tuan-tuan nak tahu kaedah yang senang. Kaedah paling senang nak tahu dalam badan kita ni ada jin atau tidak, minta tolong kawan. Duduk macam ini, lunjur kaki di bawah di lantai. Masukkan 4 batang kayu yang macam ini pendek-pendek, 1, 2, 3, 4. Masukkan macam itu, pegang, cengkam.
Kalau ada jin kat badan kita, memang sangat sakit. Tak tahan. Dan itulah cara pertolongan cemas yang paling berkesan. Kalau seorang terasuk, ya, masukkan 4 batang kayu, genggam itu. Jin macam mana kuat dalam badan dia akan keluar. Ya. Misalnya histeria pun sama saja. Jadi nak tahu, boleh gunakan 2 pun boleh, cepit macam ni, taruh sini, cepitkan. Kalau ada sakit, tapi jangan buat sendirilah, minta tolong kawan. Sebab apa? Buat sendiri dia tak acik lah. Sebab apa? Dia akan pegang pelan-pelan. Tapi kalau kawan buat, insya-Allah, ya, tekanan itu akan berlaku jadi sakit. Tak perlu kita nak jumpa pawang, ada tak badan saya ni, dalam badan saya ni ada tak jin, ada tak setan. Tak perlu. Ini lagi tepat, ya. Buat macam ni lagi tepat. Ya. Apa kayu pun boleh. Tak ada kayu pun, pensel kayu pun boleh. Ya. Pensel kayu tu ambil 2 boleh. Ya. Bolpin pun boleh. Cuma kayu ni memang kita gunakan untuk mengetuk pasal apa? Kayu ni, kalau saya ambil 5 tahun dulu daripada pokok nona, sampai sekarang berat dia, ya, dia tak surut, sama saja. Walaupun sudah bertahun. Tapi ranting-ranting lain, bila kita, ya, katalah 3-4 bulan saja sudah ringan. Ya. Dia digunakan untuk memukul sudah melayang-layang. Tapi ini tidak, ya. 5 tahun ke 10 tahun sama, beratnya sama, kemantapannya sama. Ini istimewa yang kayu ini. Satu lagi, secara kebetulan sangat ditakuti oleh jin dan syaitan. Saya pernah keluar daripada bilik, ya. Keluar daripada bilik, pegang ni. Seorang pesakit lari. Seorang pesakit yang menunggu saya lari. Bukan budak, umur 48 tahun. Seorang tablik. Orang tablik kan berani, tapi saya pegang macam dia lari. Kita pegang dia, tangkap dia, sudah dia sedar, saya tanya, kenapa tadi lari? Allah, Ustaz keluar bilik, pegang kayu sebesar lengan, dia kata. Padahal ini saya. Dia nampak saya pegang kayu sebesar lengan nak pukul dia, tentulah dia lari. Maknanya jin itu nampak kayu ni dia tak sangat takut. Ya. Bukan apa-apa, bukan ada kepercayaan apa-apa, tak ada, ya. Karena sesuai. Apa ranting saya dah guna, yang paling sesuai ni. Jadi saya gunakan pengalaman, ya. Katalah di rumah tak ada apa-apa, hanger pun boleh. Boleh tak? Hanger itu, kayu hanger tu boleh. Kalau hanger tu dibuat daripada plastik pun boleh. Ruler pun boleh. Rotan pun boleh. Apa saja. Asal pukul. Kalau tak ada apa, sudit. Nasi pun boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin nak bertanya sikit lah tentang penyakit. Alhamdulillah lah saya dapat satu benda yang tak pernah saya dengar lah. Rawatan cara ni, alhamdulillah, syukur saya. Apa nama ni, saya nak tanya sikit tentang rawatan kepada yang kena stroke. Pertama, yang kena stroke ni agak lama, mungkin 1.5 tahun gitu. Yang kedua, tentang gangguan apa nama tu, yang kena gangguan lah, macam budak asrama duduk kena histeria ke apa, ataupun dia kena macam dah pergi ke sekretari dah tak boleh juga, macam mana boleh tak kita bantu dengan rawatan begini? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Yang kedua tadi, saya jawab dulu. Gangguan-gangguan ni di asrama atau di rumah atau di mana-mana, di pasar, tiba-tiba ada seorang itu macam terasuk, ya, ataupun apa yang kita panggil histeria, ya. Caranya itulah, cari batang kayu yang macam ni besar, pendek-pendek pun tak apa, 3 inci, 4 inci pun tak apa. Kalau macam ni boleh potong 3, 4 pun boleh.
masukkan celah jari kaki sebelah kanan. Lepas tu kita gunakan cengkaman tangan tu. Itu kalau histeria, cepat dia keluar. Pasal apa? Rahsia yang besar, bila syaitan tu masuk ke tubuh kita, leher syaitan tu di mana? Leher syaitan tu dekat jari-jari kaki sebelah kanan. Sebab itu bila kita masuk ni kita cengkam, sama juga kita cekik leher kita. Kalau kita cekik leher orang macam mana? Mati kan? Macam tu lah. Macam mana saya dapat tahu? Bila saya cepit, meraung-raung, keluar, masuk balik. Saya tanya, kenapa awak sangat takut ni? Cepit dekat kaki kanan ni. Apa jawabnya? Situlah leher aku. Ustaz cekik leher aku. Tentulah aku sakit, mati. Kadang-kadang tuan-tuan, kita belajar dengan syaitan. Betul tak? Ada tak? Kadang-kadang kita belajar dengan syaitan. Saya pernah belajar dengan syaitan, hantu raya. Seorang pesakit saya, student UKM. Student, dia bukan student biasa, dia student, dia buat PhD. Dia kena sihir, yang sihir itu budak Iban, dia guna hantu raya. Bila saya obat daripada tengah hari macam ni sampai pukul 2 malam, tak mau keluar. Shit, apa ni hantu raya tu? Akhirnya hantu raya tu cakap dengan saya, Ustaz, saya kesian budak ni. Kesian Ustaz. Saya tak boleh keluar Ustaz, kecuali Ustaz buat ni. Cukurkan budak ni, sapu kepala dia dengan garam dan cuka. Baru saya dia keluar. Saya bukan percaya tuan-tuan. Saya cakap, engkau ni nak nyusahkan aku je. Engkau bohong lagi ni. Tak ada Ustaz, saya cakap betul. Saya timbang-timbang, cukurlah. Kenapa saya ragu-ragu saya nak cukur? Sebab dia perempuan, student perempuan, umur dalam 25. Saya tanya keluarga, tak apa, cukur. Cukurlah. Bila cukur, sapu cukur dengan garam, betul keluar, sedar. Itu kan kita belajar dengan syaitan. Betul tak? Betul tak tu? Ada kalanya dia cakap betul. Kenapa? Dia sendiri pun kita ketuk dia sakit. Jadi dia nak lepaskan diri, dia pecahkan rahsia. Tapi lepas tu bila dia cakap, Allah aku menyesal gitu. Kalau pesakit itu terasuk, dia cakap-cakap, kita dengar jangan percaya. Kita buat, cuba aja. Dengar boleh, percaya jangan. Sebab kadang-kadang dia buat fitnah. Jadi itu tentang histeria tadi. Pertolongan cemasnya itulah. Di mana-mana lah, di universiti ke, di asrama ke. Cuma histeria ni, kalau jin itu meresap ke dalam, jin yang ada sekitar itu mudah keluar. Kadang-kadang jin yang meresap kerana histeria ni daripada mak bapak. Ini memang susah. Kita kena panggil mak bapak dia, kena rawat mak bapak dia. Ini pun ada berlaku. Kadang-kadang disebabkan pelajar ni dibawa kain batik mak, ada barang-barang mak, barang-barang kemas mak dipakai. Itu kena, pakaian boleh dibakar, barang kemas itu boleh dijual. Barulah boleh keluar. Ya? Mak dia lah. Saka. Kalau saka mesti diselesaikan secara saka. Itu memang ada. Seorang pelajar tahfiz, ustaz di situ telefon saya. Dia kata, Ustaz, ini seorang pelajar saya ni, dia pegang parang pendek. Dia nak tetak kawan-kawan ni. Saya pun takut ni. Budak tu budak perempuan. Sekali saya macam ni, Ustaz, tanya budak perempuan tu. Walaupun dia tak cuba tanya. Kadang-kadang dia jawab. Tanya, kenapa awak macam ni? Apa sebab? Jadi budak perempuan tu yang tak sedar pegang parang tu jawab. Dia kata cincin.
Ustaz tu telefon saya sebab jauh pesakit ni Ustaz, dia jawab cincin. Tanya pada budak tu, cincin siapa dan di mana? Bila Ustaz ni tanya, cincin siapa, cincin nenek, di mana? Ada dalam laci, dalam bilik dia. Jadi Ustaz tu pun saya suruh ambil, rendam dekat cuka dengan garam. Bila direndam saja cuka dan garam, budak ni pun sedar. Barulah apa itu parang itu dilepaskan, baru sedar. Ada juga macam tu. Ini benda yang berlaku dan kejadian macam tu bukan sekali banyak kali. Ada disebabkan kain batik, kain batik nenek dia, bila pakai hilang. Sebab itu kalau ada kematian keluarga jangan berebut, jangan berebut pakaiannya itu ini jangan berebut. Kalau tahu memang tak mahu Ada yang nak itunya, nak ininya, nak serbannya, jangan. Termasuklah jangan beli pakaian bandel. Ini ada tuan punya kedai bandel marah saya. Pakaian-pakaian bandel itu sudah dipakaikan. Kita tahu tak siapa yang punya. Jemaah saya, anak dia, salah seorang anak dia nak masuk universiti. Nak perlukan jaket kalau musim sejuk. Kata mak dia, kita beli kat bandar lah, murah. Lagi pun cantik. Belilah satu. Bila balik ke rumah, seluruh rumah sakit. Mak ayah semua adik-beradik sakit. 3-4 hari. Makan ubat, pergi jumpa doktor pun tak kurang. Akhirnya mak ayah ingat, jangan-jangan tak jaket itu, coba bakar. Bakar semua-semua. Ini berlaku betul jemaah saya. Jadi mulai sekarang siapa nak beli pakaian bandel, hati-hati. Yang senangnya jangan belilah. Tapi tahu kayak bandel ni marah saya. Ini betul betul. Kita tahu ke siapa yang punya tu. Tapi ada jemaah saya untung dia beli seluar bandel. Bila bawa balik ke rumah, dalam kocik itu ada duit Jepun, nilainya beribu. Ada tu betul daripada Ipoh. Ada tadi apa? Stroke. Stroke ni menunjukkan yang stroke tu manusia ke jin. Jangan kita tertipu. Yang lumpuh itu jin, bukan kita. Tapi jin yang lumpuh dalam badan kita. Karena itu kita lumpuh macam dia. Kalau jin itu keluar, kita sehat. Sebab kita tak lumpuh. Saya nak bagi bukti. Seorang pemuda umur akhir 20-an. Namanya Ahmad, siapa? Saya bercanda. Nama dia Ahmad. Saya lupa ayah dia. Dia itu lumpuh dua-dua kaki, duduk di Sungai Penchala, keluarganya masukkan hospital Sungai Buloh. Di dalam hospital Sungai Buloh itu sudah 2-3 bulan. Timbalan pengarah hospital Sungai Buloh kenal kita. Dia telefon sini. Dia kata, Ustaz, boleh tak jaga ni pesakit yang di hospital ni 2-3 bulan, lumpuh dua-dua kaki, kita pun tak tahu nak obat, cuba obatkan. Bila ditempatkan di sini, kita obatkan 2-3 kali. Saya tanya, Ahmad Ghani namanya. Ahmad Ghani. Awak ni lumpuh ni sebabnya apa? Dia kata satu hari dia panjat pokok rambutan. Dia turun. Bila dia nak sampai ke bawah, dia bergayut pada dahan yang bawah sekali. Bergayut begitu, terlepas. Kaki dia itu dengan tanah bukan tinggi sana, dalam 3 kaki je. Terlepas tu terduduk. Tak ada luka, tak ada apa. Bila terduduk tu tiba-tiba tak boleh bangun. Menjerit-jerit, orang datang angkat dia. Hantar hospital.
Jadi akhirnya bila datang sini seminggu kita tanya-tanya, dia cerita, saya suruh murid saya 2-3 orang pergi sama dia pergi ke pokok rambutan di Sungai Penjala ni. Kita simbah formic acid. Serta-merta Ahmad Ghani ni boleh jalan. Itu apa rasanya? Di bawah pokok rambutan itu ada jin yang lumpuh. Duduk di situ. Bila Ahmad Ghani ni jatuh, jin itu masuk duduk kaki. Jadi Ahmad Ghani ni pun lumpuh macam jin itu lumpuh. Bila jin itu keluar, kita simbah dengan formic acid, Ahmad Ghani ni pun sembuh, boleh jalan macam biasa. Bila dia boleh jalan, dia cari kerja, dia dapat kerja jadi dia berluri. Dia jumpa saya, Tuan, saya terima kasihlah saya nak keluar, saya dapat kerja jadi dia berluri. Dia keluar kerja. Ini kan bukti yang lumpuh itu jin bukan orang. Satu cerita lagi. Seorang calon PKLN di mana pusatnya dekat Kuala Kubu Baru sebelah daripada Darul Quran. Di situ ada pusat ni PKLN latihan tu. Seorang calon berumur 21 tahun 23 tahun. Ayahnya itu pegawai polis di Shah Alam, pangkat sarjan. Satu hari ayahnya itu bawa ke sini. Saya tanya ayahnya, dah berapa lama anak ni lumpuh duduk kaki? Dia kata 2-3 bulan. Dah duduk hospital, doktor dah semua periksa semua, darah itu ini tak ada apa-apa. Jadi saya rawatlah. Saya rawat sekali saja hari pertama tu, terus boleh jalan. Balik. Bila balik rumah, hari yang kedua dah kena balik. Datang lagi. Rawat lagi elok, balik lagi. Sampai 3-4 kali. Bila 3-4 kali keluar masuk, saya pesan ayah dia, kalau sekiranya balik ini, takdirnya malam ini nanti dia kena balik, tanya dia. Pegang leher anak ni begitu, dekat belakang ni kuat-kuat. Nanti awak boleh dialog dengan jin di dalam. Kebetulan tuan-tuan, rawatan kali yang ketiga tu balik, malam itu anak ni kena balik, terasuk balik. Jadi ayah dia pun pegang leher dia kuat-kuat, dapat dialog dengan jin dalam. Dia tanya, kenapa budak ni macam ni? Jin tu cakap apa? Itulah kenapa budak ni pergi tempat gelap itu. Aku sudah dikeroyok, dipukul ramai-ramai, patah dua-dua kaki aku. Maknanya tuan-tuan, dalam badan budak ni ada jin saka. Bila dia menjalani apa itu latihan tu, dia duduk di situ tu memang kampung jin. Jadi jin-jin ni pun macam manusia juga. Jin-jin di situ tu marah pada jin yang dalam budak ni. Jadi jin-jin situ ramai-ramai pukul jin yang di dalam budak itu, kaki kedua kaki jin itu patah. Jadi bila kedua kaki jin itu patah, budak itu pun macam patah kaki lah, tak ada kaki. Akhirnya tuan-tuan, saya periksa-periksa, rupanya jin yang dalam budak ni daripada saka daripada sebelah mak. Saya keluarkan jin daripada mak dia, keluar. Lalu saya keluarkan jin pada si anak ni, baru sembuh. Jadi maknanya, kedua-dua kaki budak yang berumur 23 tahun ini tidak lumpuh. Yang lumpuh jin yang masuk dalam. Yang terbaru di kes di Sabak Bernam, seorang ibu mula-mula gini, si anak ni telefon saya, Ustaz boleh tak tolong obatkan mak saya? Saya tanya, mak awak sakit apa? Sakit lumpuh macam batang kayu tergolek-golek, duduk pun tak boleh, baring saja. Apa sebabnya? Dia jatuh ke, dia apa ke?
Sebabnya dia start motor, nak naik motor biasa lah orang kampung Ustaz. Tapi dia leka, entah macam mana, gear tu dah sangkut ni. Bila motor ni hidup, enjin itu hidup, motor tu terlonjak lari ke depan, mak saya jatuh, tergolek. Terus tak boleh bangun. Dah berapa lama? Sudah 3 tahun. Badan dia tak susut Ustaz macam biasa, makan minum macam biasa. Tapi duduk pun tak boleh. Jadi saya suruhlah 2 orang murid saya pergi. 2 orang murid saya ni buat apa? Tak usik pun makcik itu. Simbah tempat dia jatuh dengan formic acid ni. Simbah saja makcik itu boleh duduk, boleh bangun. Jadi siapa yang lumpuh? Jin dalam. Faham tak ni? Jadi sakit stroke pun macam tu, lumpuh ni semua kerana jin tu yang bukan kita. Jadi sebab itu bila dipukul, usaha kita memukul ni supaya jin tu keluar. Kalau jin tu keluar, sembuhlah. Cuma kalau sebelah kanan susah. Kalau stroke sebelah kanan lebih susah berbanding sebelah kiri. Kenapa tak tahu. Ini pengalaman. Saya tanya pakar-pakar perubatan pun betul. Kalau sebelah kanan lebih susah sebelah kiri. Kalau sebelah kiri mudah. Tapi jangan bagi tahulah siapa yang stroke kanan, nanti dia suati. Ini maklumat. Sebelah kanan susah, sebelah kiri mudah. Okey? Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, ni bagi pihak anak saya lah, sebab dia ada penyakit SLE. Penyakit SLE. Lepas tu sekarang ni dia macam dah banyak merebak lah kan. Sebab gatal-gatal semua dah. Minta penjelasan Ustaz lah. Dia gini apa pun sakit yang doktor kata tak ada ubat, itu semuanya sebab jin dan syaitan. Antaranya kalau penyakit kulit ni, penyakit kulit, pakar-pakar kulit sudah istiharkan. Semua pakar kulit seluruh dunia satu pendapat. Penyakit kulit yang dikenali dengan penyakit psoriasis memang tak ada obat. Ya. Tapi alhamdulillah dengan cara ketukan ini psoriasis boleh sembuh sepenuhnya. Ya. Kes psoriasis yang pertama yang saya ubatkan dalam tahun 96. Seorang pemuda umur 25 tahun, dia pegawai sebuah hotel. Ya. Dia kena psoriasis seluruh badan. Keluar air yang jernih, kadang-kadang ada nanas sikit, baunya sangat busuk. Yang tak kena hanya bagian muka. Seluruh badan. Budak ni kena 2 tahun, dia sangat malu, nak keluar jalan-jalan pun dia tak mau, dia duduk di rumah. Ketika ayahnya panggil saya ke rumah, dia pun tak mau keluar, dia duduk dalam bilik. Pada masa itu saya fikir yang sakit anak perempuan. Saya tanya, Haji mana anak Haji? Ada dalam bilik. Perempuan ke? Bukan, lelaki. Kenapa tak keluar? Dia malu. Paksa keluar. Akhirnya, pendek cerita, saya rawat 3 kali. Kali pertama lebih kurang 1,5 jam, kali kedua 1,5 jam, kali yang ketiga saya rawat 4 jam. Daripada pukul 10 ke 11 sampai pukul 2 petang. Menjerit-jerit lah. Tapi sembuh sepenuhnya, bersih. Sikit kudis pun tak ada. Itu kan menunjukkan yang berpenyakit kulit itu syaitan yang di dalam tu. Bila keluar elok. Ini penyakit apa juga kudis yang susah dirawat kerana ada syaitan atau jin yang berpenyakit macam itu duduk dalam badan kita. Sebab tu diketuk, dia keluar baru sembuh. Dan pesakit yang menanggung derita macam ni, agak saya yang dirawat di sini ramai. Ramai. Jadi itulah, siapa-siapa yang ada sakit itu boleh ketuk. Cuma yang memudahkan, kalau orang itu tahu di mana mula. Kalau mula di kaki, ketuk di kaki. Kalau mula di tangan, ketuk di tangan. Ini menyegerakan sembuh. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, saya jaga adik ipar umur 66 tahun tapi dia kena sawan.
Macam mana saya nak ubatkan? Umur 66 tahun. Sawan ni kita akan dapat menyembuhkan apabila kita tahu sebab. Seseorang yang kena sawan kadang-kadang keturunan, ya. Kadang-kadang ada sebab mendatang, kadang-kadang sihir. Saya nak cerita keturunan, ya. Keturunan ini berasal dari sihir. Satu pasangan anak 3, ya. Semua anak perempuan. Anak perempuan dia yang tua darjah 3, nombor 2 jadah 1. Nombor 3 belum sekolah. Ya. Tiba-tiba 3 anak ni sawan. Ketika dia datang ke sini, saya tanya dah berapa lama anak ni kena sawan. Dia kata sudah 2 tahun. Sejak lahir ada tak? Tak ada. Baru 2 tahun. Macam mana awak boleh tahu anak-anak awak ni kena sawan? Sudah disahkan oleh doktor di hospital. Doktor dah sahkan 3 anak ni memang mengalami sawan. Baik, Jadi macam biasa, anak-anak biasa saya periksa mak ayah, Bila saya periksa mak ayah budak-budak ni, saya dapati kesimpulannya macam daripada si mak. Bila saya pukul si mak dekat belakang ni, si mak budak ni tak sedar. Saya pun tanya jen dalam tu, siapa ni? Apa jawab jen dalam? Itulah ustaz, dia ni dulu tunang saya. Tiba-tiba dia kahwin dengan suami dia. Aku marah ustaz, jumpa Tok Cha. Tok Cha bagi 2 botol minyak. Satu saya masukkan dalam perigi di rumah dia sana di Kedah. Satu lagi saya tanam di bawah tiang tengah tu. Tapi ustaz, seorang pawang sudah ambil 2 botol ni. Tapi pawang tu tak boleh keluarkan saya. Tolong ustaz keluarkan saya. Saya kesian budak-budak ni. Jadi saya pun tanya dia, awak nak keluar ikut mana? Aku nak keluar ikut tangan kiri. Boleh saya tolong? Boleh. Saya pun nurut begitu, tak sampai 1 minit, si ibu ni sedar. Sembuh. Itu sawan disebab saka daripada mak, saka ni sebab sihir. Ada satu kes dekat Kampung Melayu Batu 16, Rawang. Anak lelaki dia tingkatan 2. Lelaki, tingkatan 2 ni umur dalam 14. Tiba-tiba dia diserang oleh sawan. Dia datang sini, saya tanya dah berapa lama. Dia kata lebih kurang hampir 2 tahun lah. Dulu kecil ada tak? Tak ada. Dia kata saya rawat lah. Rawat. Bila rawat sembuh. Seminggu kena balik. Rawat sembuh. Seminggu kena balik. Kerawatan kali keberapa itu bertahan 3 bulan. Ayah dia telefon saya, alhamdulillah Ustaz, dah 3 bulan ni anak saya tak kena, alhamdulillah, mudah-mudahan sembuh teruslah. Selepas ayah dia cakap gitu, dia berjalan dengan anak dia ni satu keluarga di mana saya pun lupa, satu tempat lah. Tiba-tiba anak lelaki dia ni kena sawan balik. Dia telefon saya lah, Ustaz, anak saya dah 3 bulan tak kena, tiba-tiba hari ni kena ni, saya di sini-sini. Jadi saya entah macam mana, saya jawab lah, ini menunjukkan ada lagi barang-barang yang awak tersimpan, yang awak tak sedar ni. Tak ada Ustaz, barang saya semua dah bakar, dah bawa bagi murid-murid Ustaz sana, dah bakar, tak ada dah. Macam ni lah. Apa salahnya awak balik nanti, awak sembahyang taubat, main hajat, minta tunjuk pada Allah apa sebab. Dia pun buat. Tiba-tiba dia ingat satu tongkat. Dia pun telefon saya, Ustaz, saya dah ingat dah, Allah ingatkan, ada satu tongkat. Tongkat tu tongkat apa? Tongkat itu saya buat sendiri. Saya berkelah dekat ni Temple Park. Bila saya nak balik tu, saya nampak pokok kayu, anak kayu tu cantik. Jadi saya potong, saya buat tongkat. Cuba bakar. Tongkat tu dibakar tuan-tuan, anak ni sembuh terus. Tongkat yang dia sendiri buat daripada nak kayu yang dia ambil di hutan simpan Temple Park.
Ini berlaku. Jadi maknanya kadang-kadang sawan anak-anak kita ni sebab perbuatan kita sendiri. Ya, kita ada ambil itu, ambil ini, ambil itu, ambil ini. Jadi kena anulah. Kena peka. Ada juga yang sihir pun ada. Sihir direct, ya. Ada juga. Jadi itulah. Jadi rawatan di sini biasanya kalau seorang itu kena sawan, akhirnya nanti yang baiknya itu apa? Kita tahu punca. Bila tahu punca baru selesai. Ada juga di Kuala Terengganu, ya, seorang anak perempuan. Kita dah ubat mak ayah. Obat mak ayah. Ubatkan budak ni. Tak sembuh-sembuh, ya. Masih datang lagi. Sudah bertahun. Tidak perempuan ni pun dah kahwin, dah ada anak pun sawan lagi. Ya. Akhirnya boleh sembuh tu pasal apa? Rupanya memang betul pada mak pada ayah. Kerana mak ayah itu jarang berubat. Jadi bila kita ubatkan mak ayah tu berpuluh-puluh kali, keluar betul baru si anak ni sembuh. Ya. Itulah kesan apa ni mengenai penyakit sawan. Macam mana pun bawa kemari kita periksa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak tanya satu soalan. Ustaz, ada buat rawatan untuk pesakit kanser tak? Apa dia? Pesakit kanser. Sakit kanser. Sebab saya Ada. Saya ada seorang kawan yang agak kronik. Sekarang di mana doktor kata kamu ni ada hanya tempoh 6 hingga 12 bulan saja lagi. Kansernya di bahagian kepala. Kanser kepala ni, apa juga kanser boleh diubat dengan cara ketukan. Ya. Kalau kanser kepala, biasanya kita akan ketuk dekat bahagian bawah kaki, tapak kaki, atas tapak kaki, buku lali, labu betis. Begitu juga tangan. Kepala itu akan diketuk tapi kendian. Sekiranya unsur kanser itu datang begitu saja akan sembuh. Tapi kadang-kadang kanser kepala ini daripada keturunan mak ayah. Sebab itu kalau seseorang itu ada kanser, memang mak ayah kita akan periksa dulu. Kadang-kadang bila mak ayah itu selesai, barulah selesai. Kalau tidak, tak selesai. Apa juga penyakit, termasuklah penyakit apa itu, asma, apa-apa penyakit. Memang kalau selagi ada mak ayah, kita akan utamakan pemeriksaan terhadap mak ayah. Kalau ada tanda-tanda mak ayah itu memang sebab punca penyakit seseorang, maka kita akan ubatkan mak ayah. Kadang-kadang si anak itu tak perlu diubat pun. Itu kaedah yang kita buat. Kalau kita tengok di sini buat kajian, memang banyak begitu. Contohnya lah, seorang ibu bawa anak dia dulu asrama, dia pelajar asrama penuh. Dia minta cuti 2 minggu nak ubatkan asma. Asma budak ni sangat teruk. Yang peliknya apa dia? Dia sakit asma, dia tak boleh duduk. Orang biasa kalau asma tak boleh tidur, dia boleh baring tapi tak boleh duduk. Kalau duduk saja dia sesak nafas. Dia datang sini, saya periksa-periksa, ada tanda-tanda asma si anak ni daripada mak. Jadi saya pukul mak dia. Si mak dia macam tak terima. Kenapa Ustaz yang asma anak saya bukan saya? Itulah kaedah saya. Kalau datang sini ikut saya lah. Saya pun ketuk, keluar benda itu daripada mak dia. Budak ni tiba-tiba boleh duduk dah. Dia duduk biasa. Awak boleh duduk? Boleh. Tak selambat? Tak. Sembuh sekali datang. Jadi itulah rahsia si anak penyakit seseorang itu biasanya daripada yang dekat dengan dia, iaitu mak bapak. Sebab itu kita utamakan kalau ada mak bapak, kalau bawa siapa saya pesakit, kalau ada mak bapak tolong bawa mak atau bapak.
seorang suami, dia sangat garang. Garangnya tu macam mana? Kalau pukul anak isteri itu biasa, ya, tumbuk macam Anwar kena tumbuk sampai lebam-lebam. Isteri dia, anak perempuan dia tumbuk. Itu kan garang tu, garang yang luar biasa. Sudah dah garang, dia ugut, dia apa ni? Dia selalu apa? Ugut isteri. Nak itu, nak ini, nak itu ini. Garangnya luar biasa. Bila datang ke sini minta rawatan, saya kata bapak dia mesti bawa. Akhirnya sampailah si bapak tadi. Bapak pada suami ini. Saya periksa sebab garangnya suami ini daripada ayah dia. Saya ubatkan ayah dia. Ayah dia tu guru silat. Bila keluar jin daripada ayah dia, suami ini dengan sendiri jadi elok, tak garang. Jadi ini pengalaman, berdasar pengalaman tu, penyakit seseorang itu kita cuba dulu periksa daripada keluarga, mak atau ayah. Kadang-kadang sebelah mak, kadang-kadang sebelah bapa. Ada seorang budak umur 10 tahun. Mak bapak dia ustaz. Mak dia ngajar kat USIM. Bapak dia jadi guru tentera. Jadi apa tu? Gagat. Anak dia ni tak mau pergi sekolah. Pasal apa? Sampai pintu sekolah pingsan. Jadi tak mau dah pergi. Kita obat sudah agak saya lebih setahun dah. Tak sembuh-sembuh. Mak bapak dia, datuk, dah semua kita. Akhir sekali, saya tanya, ada tak datuk sebelah mak? Ada. Akhirnya dibawa lah datuk sebelah mak. Rupanya, bila kita obatkan datuk sebelah mak ni, datuk laki sebelah mak, keluar benda itu daripada datuk laki sebelah mak, barulah budak ni boleh sekolah, sampai sekolah tak pingsan. Cuba fikir. Okey. Senggugut. Senggugut ini disebabkan jin yang dalam budaya Melayu dikenali dengan apa ni, langsui. Langsui ini dia suka duduk dekat pinggang sebelah belakang, sebelah kiri orang-orang perempuan. Dia suka isak darah. Dan dia suka mengganggu benih manusia. Sebab itu orang senggugut susah nak hamil. Kalau doktor kata susah nak hamil ni kerana ada gangguan temperature dekat rahim. Temperature itu tak stable, kadang panas, kadang sejuk. Kenapa kadang panas, kadang sejuk ni? Kerana ada langsui. Langsui ni jenis jin. Dia terbang. Suara dia macam mana? Betul tak? Betul tak? Dari mana saya dapat belajar langsui ni? Dia langsui lah. Saya tanya apa jenis ni? Langsui. Oh, yang punya itulah suaraku. Saya belajar jadi langsui. Jadi caranya kena pukul sebelah kiri ni. Selalu sapu garam dengan cukur sebelah kiri, tepuk-tepuk. Sebelah kiri sampai ke punggung. Kalau perlu dekat labu betis pun kena pukul. Alah, pelan saja. Kalau tak ada, 1 hari pun boleh ni. Tapi kalau ada menyerit ni, biasa kalau sebelah kanan tu macam sakit buah pinggang, sakit jantung, sebelah kanan. Tapi tak tentu jugalah, tengoklah pemeriksaan. Kalau kita lakukan itu, jalankan tapak tangan kita, kita dah biasa. Kalau ada jin panas, tapi kalau tak biasa, dia tak tahu. Misalnya ada seorang, dalam badan dia ada jin, tapi
susah kita nak trace ada jin tidak. Jadi saya lakukan tu, jalankan tapak tangan saya, akhirnya saya rasa dekat bawah lutut sebelah kanan ni panas. Lalu saya ambil kayu, saya ketuk bawah lutut sebelah kanan, menjerit. Orang tu menjerit tak sedar. Betul ada situ. Dia kalau panas tu tak sama ya. Kalau memang orang demam dia sama. Dia memang sini saja je, sampai ujung sini panas, luar biasa. Kat situlah. Jadi gitulah.